Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada harapandaily.com 9 Februari 2024. Pihak cabar undang-undang negeri tidak menentang Allah, kata Tengku Maimun. Berita penuh. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat menegaskan mana-mana pihak yang mencabar undang-undang dibuat Badan Perundangan Negeri tidak boleh dituduh sebagai menentang Allah kerana undang-undang yang dicabar itu bukan ditetapkan oleh Tuhan. Tengku Maimun berkata demikian dalam ringkasan penghakimannya ketika membuat keputusan mengisytiharkan 16 kesalahan syariah dalam enactment Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Jika ada pihak yang mencabar undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan Negeri yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah atas alasan kerajaan negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang tertentu, dan jika Mahkamah Sivil membenarkan cabaran tersebut, pihak yang mencabar dan Mahkamah Sivil tidak boleh dikatakan menentang Allah, katanya. Tambahnya lagi, kerana undang-undang yang dicabar itu bukan yang ditentukan atau ditetapkan oleh Allah, tetapi oleh Badan Perundangan Negeri, katanya. Tengku Maimun berkata sekiranya semua pihak melihat isu pencabaran undang-undang dari sudut yang disebutkannya, maka tidak akan timbul soal Mahkamah Sivil tidak mempertahankan kedudukan agama Islam atau tidak memperkasakan Mahkamah Syariah. Beliau turut menegaskan apa yang dicabar dalam petisyen membabitkan Nick Elin Zurina terhadap Kerajaan Kelantan bukanlah mengenai kedudukan undang-undang syariah di Malaysia. Tambahnya, dakwaan-dakwaan pempetisyen adalah khusus terhadap tindakan Kerajaan Negeri Kelantan yang mengikut hujahan pempetisyen telah melangkaui kuasa berkenaan jenis-jenis kesalahan yang boleh diluluskan oleh kerajaan negeri dalam ruang lingkup yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan, katanya. Tengku Maimun menambah, Mahkamah Syariah atau Undang-Undang Islam di Malaysia tidak akan pernah berkubur dan diletakkan batu nisan seperti yang didakwa oleh Peguam Yusfarizal Yusof. Katanya, maka melihat kepada cabaran ini sahaja, Mahkamah Syariah atau undang-undang di Malaysia, atau undang-undang Islam di Malaysia tidak akan pada bila-bila masa berkubur dan diletakkan batu nisan seperti yang didakwa oleh Peguam Yusfarizal Yusof, kerana Perlembagaan Persekutuan telah menjamin kuasa perundangan kepada semua kerajaan negeri untuk menggubal undang-undang yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah, ujarnya. Terdahulu, Tengku Maimun dalam penghakiman panel hari ini berkata, Mahkamah membenarkan petisyen difailkan Nick Elin Zurina dan Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman kerana DUN membuat undang-undang yang ia tidak mempunyai kuasa untuk membuatnya. Sebelum ini, kedua-dua pempetisyen memohon Mahkamah Persekutuan membatalkan 18 kesalahan syariah dalam enactment Kelantan atas alasan Dewan Undangan Negeri DUN terbabit bertindak melangkaui bidang kuasanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, keluar saja keputusan tentang bagaimana cara
Najib Razak diampuni, yaitu bukan pengampunan penuh tapi hanya dapat diskaun. Berita kedua yang menjadi meletup-letup sekarang ini ialah dakwaan teori yang menyatakan bahawa ada satu gerakan yang dikatakan sedang berusaha untuk menggulingkan Presiden UMNO. Banyak masalah sekarang ini. Pening kepala dia sekarang ini. Bukan dia yang bermasalah, tapi UMNO yang bermasalah. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sehingga banyaklah yang menafikan. Tapi ingat sekali lagi, negara Malaysia ni politik dia selalu bermula dengan kabar angin. Bermula dengan kabar angin dinafikan. Bermula dengan kabar angin dinafikan. Last kabar angin menjadi ribut taufan, betul-betul jadi kenyataan. Banyak sudah buktilah. Jadi kabar angin yang bertiup kencang sekarang ini turut dinafikan oleh UMNO di Negeri Sembilan. Menyatakan bahawa pemimpin besar, pemimpin kanan di Negeri Sembilan tidak terlibat di dalam gerakan menggulingkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Persoalannya, selalu orang kata begini ya. Dia kata takkan ada pokok bergoyang, daun bergoyang-goyang kalau tak ada angin bertiup-tiup, kecuali ada monyet di atas pokok dan haiwan-haiwan lah yang berada di atas pokok, dan gempa bumi. Okey, tapi bagaimana benda ni boleh muncul masih lagi menjadi perbualan hangat. Kita akan cubalah untuk kupas sampai macam mana boleh terjadinya berita mengatakan bahawa adanya gerakan ini. Bagaimana boleh ada teori tiba-tiba muncul mengatakan adanya kelompok, kumpulan konspirasi untuk menggulingkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan persoalan seterusnya, kalau memang ada kelompok ini yang sedang dalam membuat gerakan untuk menggulingkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kalau ada, kenapa? Apa tujuan mereka untuk mahu Zahid Hamidi digulingkan? Apa masalah Zahid Hamidi sebenarnya? Adakah UMNO ada masalah dalaman sekarang ini? Kalau ada, nampaknya bukan hanya bersatu yang dalam masalah, tapi juga dalam UMNO. Nampaknya ada beberapa teori yang mungkin boleh bangkit kenapa adanya gerakan ini, kalau memang ada betul gerakan ini dilaksanakan. Teori-teorinya banyak juga. Banyak juga teori-teorinya ya, tuan-tuan dan puan-puan. Antara teori yang mungkin boleh difikirkan ialah kemungkinan kerana kegagalan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk mendapatkan pengampunan penuh Datuk Seri Najib Tun Razak. Teori yang kedua yang mungkin boleh timbul ialah kerana mungkin supaya Zahid Hamidi dapat ditukarkanlah, supaya dapat tukar nahkoda, supaya ada satu dasar baru yang tetap di dalam kepimpinan UMNO, supaya dia boleh gantikan yang selalu orang kata sekarang ini
Zahid Hamidi dikatakan antara lain didakwa sebagai detektor kuku besi dalam pemerintahan, dalam kuasanya dengan UMNO. Walaupun ramai yang tidak bersetuju, tapi ada orang-orang yang kata begitulah. Di mana siapa saja yang cuba untuk membuka suara, menyatakan pendirian yang tidak berkenan kepada Presiden UMNO ini, pasti akan diambil tindakan drastik, tegas. Termasuklah keahlian digantung seumur hidup, walaupun besar mana pun orang tu. Contohnya Khairi Jamaluddin, yang sampai sekarang masih ramai orang yang melihat bahwa itu satu kerugian yang amat besar kepada UMNO, kerana membuang seorang yang amat penting. Amat penting, perlu ada untuk pemimpin masa depan UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, persoalan yang timbul seterusnya ialah siapa mastermind di dalam konspirasi. Siapakah dalang sebenar di dalam gerakan untuk menggulingkan menggulingkan Zahid Hamidi ini, sekiranya ada. Orang yang mau melaksanakan gerakan ini pastinya orang yang sangat berkuasa, yang ada pengaruh, bukan sekadar ahli-ahli biasa di dalam UMNO. Pastinya dia ada pengaruh besar lah. Jadi siapa dia? Tiada siapa yang tahu. Apa tujuan dia? Tiada siapa yang tahu. Kalau memang betul dia yang jadi dalang, pasti ada kelebihan, ada benefit, ada interest kepada dia. Jadi pasti nanti lama-lama timbul juga siapa yang terlibat, kalau ada. Tapi rasanya tak ada kot. Rasanya macam tiada saja. Sebab kalau ada, mesti semua satu Malaysia heboh lah, mesti heboh habis. Tapi sekarang ini baru start, baru bermula. Ada atau tidak ada, kita tunggulah. Perlahan-lahan muncul juga nanti. Pengalaman saya, pasti akan muncul juga nanti kebenaran. Denyut Nadi, Suara Rakyat, terus bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Jalan-jalan dulu di Bandar KK. Cari makan dulu, makan tengah hari. Kita jumpa lagi, bye-bye.